Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Alhamdulillah, kita teruskan lagi pengajian kita dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ni gambar kitab dia ni. Kitab terjemahannya macam ni. Ada satu lagi warna yang kulit kerah tu warna lain pula. Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Mana ringkasan kita jalan mereka yang menuju kepada Allah. Jadi insya-Allah dengan beberapa panduan yang kita belajar ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kasih sayangnya, rahmatnya, keredaannya, insya-Allah Ta'ala. Perbincangan kita dalam bab wahidun wa thalathun, kitabul mahabbati wasyauqi wal unsi wal ridha. Kitab tentang kecintaan kepada Allah, kerinduan untuk bertemu Allah, kemesraan dan keredaan. Alhamdulillah, dalam siri yang lepas kita dah bincang tentang beberapa perkara yang kita dah bincang. Yang pertama tentang faslun fi bayani min ajal lazat. Kemudian kita sambung di sini, iaitulah fasal fi bayanil asbab al muqawwiyah li hubbillahi ta'ala. Pasal pada menyatakan, tengok dalam muka surat buku kita ni, muka surat 679 buku terjemahan dia, muka surat 679. Fasal pada menyatakan faktor yang menguatkan kecintaan kepada Allah dan perbezaan tahap kecintaan di kalangan manusia. Artinya kita ini menceritakan kepada kita bahawa kita cinta kepada Allah Ta'ala itu berbeza-beza. Ada orang yang tinggi darjat dia, ada orang yang lebih rendah. Jadi walau macam mana pun, kalau orang itu masih lagi mencintai Allah Azza wa Jalla, maka itu satu nikmat yang besar kepada dia. Meningkat naik lagi, itulah usaha yang kita kena lakukan. Di akhirat kelak, manusia yang paling bahagia dan paling baik kedudukannya ialah orang yang paling kuat kecintaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Lagi tinggi darjat kecintaan dia, hub dia, maka lagi tinggi darjat dia. Akhirat bermakna manusia akan kembali menghadap Allah Ta'ala dan bergembira apabila bertemu dengan Allah. Kita atas dunia ni macam-macam cabaran, macam-macam godaan ada. Ada yang senang, ada yang susah, ada yang gembira, ada yang tak gembira. Tapi bila kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla nanti, orang-orang yang baik-baik semuanya akan bergembira. Akan bergembira. Alangkah seronoknya seorang kekasih. Ni bahasa kita ni bahasa ahli tasawuf. Dia banyak guna syauq, rindu, kasih, semuanya menuju kepada Allah. Jangan ada orang yang macam ustaz baca novel hari ni, banyak kasih-kasih, banyak cinta-cinta ni. Nah, ini bukan novel ni kitab tasawuf ni. Kitab yang menceritakan keadaan manusia dengan Allah Azza wa Jalla. Alangkah seronoknya kekasih, seorang kekasih apabila dapat berjumpa dengan kekasihnya setelah begitu lama merindui. Tak usah kata apalah dah, suami kita pergi outstation 2 bulan kerja tengah laut, macam mana agak waktu balik tu kak muda semula jadi. Contoh macam tu. Kini dia dapat melihat wajahnya tanpa halangan dan kekaburan. Namun begitu kenikmatan ini berbeza-beza mengikut kadar kecintaan seseorang. Apabila cinta bertambah kuat, kenikmatan berjumpa kasih juga akan bertambah. Itu dia panggil macam satu analogi perbincangan lah. Pokok kecintaan semestinya sebati dalam jiwa orang yang beriman, kerana dia tidak pernah lekang dari umbi ma'rifah. Ma'rifah itu maknanya pengenalan dia, mengenali Allah Azza wa Jalla. Namun kebanyakan manusia tidak memiliki kekuatan cinta dan penguasaan ke atasnya. Ini kerana untuk mendapatkannya, seseorang itu hendaklah melakukan 2 perkara berikut. Kita nak dapat cinta Allah Ta'ala ni, nak naik taraf ni macam mana, ada syarat dia. Syarat yang pertama, qat'u alaiqid dunya, memutuskan hubungan keduniaan.
Kita kena putus hubungan kita dengan dunia. Tapi jangan putus, jangan tinggal dunia. Sebab tu anak kata berbeza di antara meninggal dunia dengan meninggalkan dunia, kan? Kita hanya meninggalkan dunia, bukan meninggal dunia. Kalau kita meninggal dunia, apa jadi? Kena usung lah. Orang atas kubur kita meninggal dunia. Kalau kata dia tu dah meninggalkan dunia, maknanya dia sudah jadi zuhud, sudah jadi orang yang zahid. Dan meninggal dan membuang sifat kasih dan cinta kepada selain daripada Allah. Salah satu faktor yang melemahkan cinta kepadanya ialah kuatnya perasaan cinta akan dunia. Kalau cinta dunia kuat dalam hati kita, cinta kepada Allah Ta'ala lemah. Sebanyak itulah juga cintanya kepada Allah berkurangan. Dunia dan akhirat umpama dua orang isteri yang bermadu, yang sentiasa ingin bersaing. Ini ibarat ni. Cara untuk memutuskan hati dari hubungan keduniaan ialah dengan melalui jalan zuhud dan teguh bersabar. Apa makna zuhud? Zuhud tu maknanya kita hilangkan dalam hati kita ni perasaan terlalu mencintai dunia. Itu makna zuhud. Jadi watak zuhud tu dia akan mari secara automatik lah. Tapi kalau kita buat-buat zuhud je, kan, baju tak gosok, kereta pun tak basuh, tu dia panggil buat zuhud tu, bukan orang zuhud itu orang malas lagi tu. Jadi kita kena beza di antara zuhud dengan malas, sangat berbeza. Jalan zuhud dan sabar ini, tengok, bila kata kita nak zuhud dan sabar, melalui jalan zuhud dan teguh bersabar, jalan zuhud dan sabar ini perlu dipandu oleh sifat takut dan mengharap. Dalam bahasa kata al-khawfu war-raja'. Takut Allah Ta'ala dan mengharapkan pahala. Dua-dua kena ada. Serta makam itu makna tingkatan darjat lah, yang telah kami sebutkan dahulu, seperti taubat, sabar, syukur, zuhud dan sebagainya. Ini tingkatan dia. Baik, yang pertama tadi kita kata apa? Cara nak dapat cinta Allah, yang pertama kita kena utamakan cinta, buang cinta dunia dalam hati kita. As-sababu tsani liquwwatil mahabbah. Sebab yang kedua untuk mendapat kecintaan pada Allah Ta'ala, iaitulah ma'rifatullah Ta'ala. Ma'rifah maknanya kita mengenali Allah Azza wa Jalla. Dulu anda dah bagi tahu, kita nak kenal Allah Ta'ala ini melalui 3 cara. Tanda. Yang pertama, kita kenal Allah melalui nama-nama dia. Sekarang ni kita tahu nama Allah Ta'ala berapa? 99 yang disebutlah, kan. Banyak lagi lah nama dia yang tidak disebut. Kemudian mengenali Allah Ta'ala melalui sifat-sifat dia. Sifat Allah Ta'ala ada berapa? Banyak sifat Allah Ta'ala yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Quran dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu sifat. Pada itulah ulama mengatakan semua sifat kamalat, sifat kesempurnaan tu dia tidak terhad setakat 20 saja. Kadang-kadang kita belajar sifat Allah Ta'ala 20, lebih pada tu ulama kata secara general semua sifat kesempurnaan itu bagi Allah. Tapi kita fokus kepada sifat-sifat yang Allah sendiri sebut dalam Quran dan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sifat Allah. Ini nak menguatkan mahabbah kita kepada Allah. Yang ketiga, nak mengenali Allah Ta'ala melalui makhluk-makhluk. Tengok dalam buku kita ni, dalam kitab kita ni hari ni, dia bincang tentang makhluk-makhluk. Kalau ada orang yang minat ilmu sains hari ni, boleh kongsi maklumat. Apa lagi yang kita boleh tambah tentang ilmu tentang apa? Makhluk Allah Ta'ala ini. Perasaan kasih sayang akan lahir dari makrifah. Betul lah. Pepatah Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Betul tak? Kalau kenal baru cinta. Kecuali hari ni cinta Facebook ni kenal tak kenal apa jadi belaka. Itu dia panggil cinta Facebook. Ni banyak urusan. Baik. Walaupun dengan memutuskan hubungan keduniaan, ma'rifatullah tetap tidak boleh dicapai kecuali dengan pemikiran yang bersih. Tengok. Maknanya akal kita kena bersih dulu letak. Jangan duk mikir benda khurafat, takhayul pelik-pelik, bersih. Yang kedua, zikir yang berterusan. Zikir yang berterusan. Zikir yang maksud ni ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan ambil zikir yang pelik-pelik. Kadang-kadang zikir ni kita mikir tak ambil pada mana dia punya bacaan. Bersungguh-sungguh at-tashmiru fi talab, mana bersungguh-sungguh meminta daripada Allah
dan sentiasa mencari dalil petunjuk ke arah mengenali Allah melalui af'al. Apa makna af'al? Perbuatan Allah Ta'ala, makhluk Allah Ta'ala. Sekurang-kurang af'alnya ialah penciptaan bumi dan segala isinya, termasuk para malaikat dan juga seluruh alam langit. Kita ni, kita belajar tengok apa yang disebut oleh ulama sini, Imam Ghazali dan orang selepasnya, apa yang disebut kepada kita, bagaimana kita nak mengenali Allah Azza wa Jalla melalui makhluk-makhluknya. Matahari, mula dengan matahari dulu. Walaupun dilihat kerdil, tetapi ukurannya mencecah antara 160 hingga 170 lebih kali ganda bumi. Sama dengan matahari. Ada kata 160 kali bumi. Bumi ni kecil ke besar? Besar ke kecil? Besar tak besar, tak habis nak ukur nak kita ni tak? Besar. Tapi 160 kali lagi atau lebih matahari. Bandingkanlah kekerdilan dunia ini dengan matahari, dan kemudiannya bandingkan kekerdilan matahari tersebut dengan seluruh ruang angkasa yang berpusat di langit yang keempat. Tengok dalam kitab ni kata langit yang keempat. Cuba tengok nota kaki, ada perbahasan ahli sains ini. Dalam nota kaki cetakan Asy-Syamiyah terdapat ulasan dua orang penyemak pentahqiq yang berkata, perkhabaran ini tidak sabit, sahnya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia hanya merupakan ijtihad manusia yang tertakluk kepada fakta-fakta sains yang mendalam. Keputusan dalam perkara ini bergantung kepada sama ada betul atau salah kajian tersebut. Jadi kajian ni orang boleh buat kaji, dia boleh bentang. Kalau betul, alhamdulillah. Kalau tak betul pun nak kata apa? Itu ijtihad dia maknanya. Aku berpendapat, kata di muhaqqiq kita pula, dia kata apa? Inilah pendapat yang adil dan bermanfaat. Jadi pendapat yang adilnya, kita kata itu satu kajian ahli sains. Dia pun tak naik juga ke langit yang keempat, ke dia naik. Cuma dia kaji. Jadi tak apa, kita baca kajian orang. Kalau tuan-tuan jumpa orang lain lagi lebih boleh, mari kita tak nota kaki pula kat bawah ni. Kat penemuan saya. Jadi sekarang ni orang masing-masing ada penemuan masing-masing tak? Kita ada temu, dia berjumpa. Dia kata apa? Jadi semua ini kemudian bandingkan kekerdilan matahari tersebut dengan seluruh ruang angkasa yang berpusat di langit yang keempat. Sedangkan langit keempat adalah lebih kecil dari langit-langit yang berada di atasnya. Hak empat ni kecil nak banding hak atas lagi. Jika dibandingkan pula dengan keseluruhan 7 petala langit ini dengan besarnya Al-Kursi, ia hanyalah seperti sebentuk cincin yang dicampakkan ke tengah padang pasir yang luas. Masya Allah. Kursi itu, wasi'a kursiyus samawati wal ardh, luas lagi pula. Bandingkan kursi. Tengok nota di bawah. Seperti yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya secara mursal, tapi padanya sanad terdapat perawi yang dipulaukan, riwayatnya yang matruk. Jadi dia kata apa? Kursi, hadis tentang kursi itu. Begitulah juga dibandingkan Al-Kursi jika dinisbahkan dengan arash Allah Azza wa Jalla. Jadi bumi letak atas kursi macam tu, kursi letak atas arash kecil lagi. Bagaimanalah besarnya? Dalam Quran Tuhan kata, yahmilu arsha rabbihim yawmin samaniyah. Yang menanggung arash Allah Ta'ala pada hari kiamat itu 8. Kata di ulama tabi'in, aku tak tahu 8 malaikat ke 8 batalion malaikat. Kita sebut samaniyah itu ashkhas ataupun 8 kumpulan malaikat. Tapi Nabi SAW beritahu, malaikat, aku telah diberi keizinan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyatakan kepada kamu tentang malaikat hamalatul arsh, malaikat yang mengikut arsh. Tanda tuan-tuan, besar mana malaikat ni? Nabi kata di antara cuping telinga dia dengan bau perjalanan 700 tahun. Tu baru telinga dengan bau, bukan kepala dengan kaki. Besar mana? Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kita baca je bagaimana hakikat dia, Allah Ta'ala maha mengetahui. Terus duduk tanya banyak-banyak lah. Tanya pun tak boleh jawab. Kemudian lihatlah pula kepada kejadian manusia yang dicipta dari secebis tanah
Iaitulah satu juzuk daripada bumi. Lihatlah juga ke semua hayawan dan betapa kerdilnya hayawan-hayawan ini jika dibandingkan dengan bumi. Semut nak bandingkan kita, besar kita, kan? Nak bandingkan bumi, besar bumi lagi. Lihatlah pula kepada nyamuk, hayawan yang paling kecil yang kamu tahu. Perhatikanlah dengan akal yang sedar bagaimana Allah Ta'ala menciptakannya, mempunyai anggota-anggota yang lengkap seperti gajah, hayawan darat yang paling besar. Tuan-tuan boleh tengok dalam permulaan awal surah Al-Baqarah tu. Innallaha la yastahi an yadriba mathala ba'udatan. Faham kan? Dalam tu, kalau tengok dalam satu tafsir yang anda baca, cerita tentang nyamuk ni pelik. Dia kecil tapi gambar besar dia tengok gajah. Dia ada belalai, ada tu, ada ni. Masya Allah, tabarakallah, Tuhan buat pada dia. Nyamuk bahkan ditambah lagi dengan 2 helai sayap. Gajah tak ada sayap. Nyamuk walaupun kecil ada sayap. Tapi kalau gajah ada sayap, agak boleh terbang, tak boleh terbang. Berat tu nak terbang tu. Tapi kita pergi banding kapal terbang pula. Mana besar kapal terbang yang gajah? Besar kapal terbang, boleh je terbang. Apa pelik dengan kuasa Allah, kan? Perhatikan bagaimana Allah SWT memberikannya pendengaran, penglihatan, dan menjadikan anggota-anggota pemprosesan makanan dalam perutnya kecil, tapi dia boleh semua, ada alat dia tu. Dia punya alat dia cukup. Allah telah menyusun atur ke seluruh keadaan nyamuk tersebut, sama ada berbentuk keupayaan menarik, menolak atau menghadam. Ini pelik dia ni. Lihatlah juga bagaimana Allah Ta'ala menjadikannya mampu terbang jika perlu. Allah juga menjadikannya untuknya belalai yang tajam untuk menghisap darah. Sebelum dia hisap darah orang tu, dia sembuh dulu ubat apa ni, bius. Masa dia nak cucuk jarum dia, kita rasa tak rasa? Tak rasa. Bila nyamuk tu dah penuh tangki dia tu, oh, ada nyamuk sini, itu baru kita terasa. Sebab dia ada ubat bius, dia sembuh je, dia cocok. Ini bisa nyamuk ni. Pasal tu sekarang ni sudah ada fakulti nyamuk di universiti di barat. Ada nyamuk, fakulti nyamuk, universiti nyamuk. Kita ingat nyamuk ni main-main kali. Allah Ta'ala buat, Tuhan kata aku tak malu nak bandingkan dengan nyamuk. Habislah nyamuk. Ini dipanggil menunjukkan bahawa teknologi yang Allah Ta'ala buat untuk makhluk dia ni besar ke tak besar? Tinggi tak tinggi darjat? Sangat tinggi sehingga kita tak mampu nak fikir, tak mim. Kita berpindah pada makhluk lain pula. Perhatikan pula kepada lebah yang mencari makanan daripada bunga-bungaan yang bersih dan menjauhi yang kotor. Kata orang, kalau kita nak jadi mata kita ni, biarlah seperti mata lebah. Mata lebah dia cari yang baik-baik, ya, bunga-bunga yang comel-comel. Kalau mata lalat dia cari apa? Cari hak buruk je. Hak buruk, hak menanah, hak kotor, tu kerja lalat. Manusia pun sama juga. Ada yang mata apa ni, mata lalat, ada yang mata lebah. Jadi mata lebah ni dia tunjuk kita baik-baik je. Mata lalat ni Allahu Akbar, pening kepala kita. Hari-hari duk keluar statement fitnah, tuduh-tuduh, itu je cerita. Ia begitu taat kepada ketuanya. Jangan main ni, ketaatan ni. Sehingga sanggup membunuh setiap pendatang yang memakan benda-benda yang kotor. Dari sudut sarangnya, lihatlah bagaimana ia memilih struktur 6 persegi untuk dijadikan sarang. Ia tidak membina bilik-bilik 4 persegi, bulatan atau 5 persegi. Kenapa? Lebah tak bina bilik 4 segi ni. Ini kerana bentuk 6 persegi punya keistimewaannya berbanding yang lain. Bentuk yang paling luas menampung ialah bentuk bulatan, dan bentuk yang hampir dengannya seperti 6 ataupun 8 persegi dan seterusnya. Bentuk 4 persegi akan mewujudkan sudut-sudut yang tidak dapat dimanfaatkan. Bijak dah. Wujud ni tak boleh pakat dah kita ni. Dia nak dia isi barang di situ. Manakala bentuk bulat-bulat apabila dicantumkan akan mewujudkan ruang-ruang kosong, kerana sempadannya tidak akan bercantum pada semua tempat. Kalau bulat, hak tengah tu kosong lah. Masya Allah, tabarakallah. Ajaib tak ajaib? Sekat kita minum madu lebah ni berpuluh-puluh botol dah ni, berapa kali kita mikir kenapa sarang lebah macam ni? Tak fikir lagi tak?
Hari ni baru nak fikir. Kita kata alhamdulillah, selama kita menikmati madu lebah tu, dah kita tahu pula sarang lebah kenapa macam tu. Subhanallah. Bentuk bulat tidak akan dapat dicantumkan ke semua sempadannya dengan bentuk bulat yang lain. Oleh itu tiada bentuk lain yang boleh menampung ruang yang luas, bercantum ke seluruh sempadannya, dan tidak meninggalkan ruang-ruang yang kosong kecuali bentuk 6 persegi. Lihatlah bagaimana Allah SWT memberikan ilham kepada binatang sekecil yang selemah itu. Lemah tak lemah? Oleh itu ambillah iktibar melalui kilauan yang sedikit ini, hasil pemerhatian daripada hayawan-hayawan yang dianggap remeh dan kerdil ini. Dengan melihat ke semua ini dan perkara-perkara yang seumpamanya, pasti akan bertambah mengenali Allah, dan seterusnya akan bertambahlah kecintaan kepadanya. Masya Allah, tabarakallah. Baru ni anda pergi jumpa dengan sahabat kita di bahagian keselamatan ni. Dia apa nama syarikat Respon tu. Salah seorang pegawai macam bomba lah, macam bomba penyelamat. Dia kata, cerita ustaz, kerja kami di sini pindah sarang lebah ya. Pindah sarang lebah. Malam-malam dia ambil lebah, dia pindah tempat lain. Sebab dia duduk kacau di tempat minyak, tempat gas. Kata tak boleh bunuh. Dia tak boleh. Mana kalau kita pergi bakar dia, bunuh, tak boleh. Kan Nabi kita larang. Seorang Nabi tu kena gigit ke nyamuk, semut. Kan dia bakar satu sarang semut. Allah tegur, dia kata halla namlatan. Patutnya membunuh semut tu lah yang gigit kamu. Kenapa pergi bunuh satu sarang dia? Kamu telah membunuh ummatan tusabbihullah, membunuh satu umat yang bertasbih kepada Allah Ta'ala. Jadi macam mana kita nak pergi bunuh lebah tu? Tak boleh bunuh. Tapi dipindahkan lebah. Dia ceritakan saya, dia kata kalau lebah tu gigit kita kena ambil kain basah, kesak atas dia. Barulah dia ada chip. Dia tinggal chip saja. Bila kita tak kain basah, dia hilang. Chip ni, lebah lain akan tahu dia ni penjahat ni. Main. Dia ni pernah khianat kepada kita punya sarang. Kita kata subhanallah, maha kaya Allah SWT, manusia boleh berinteraksi dengan lebah. Itu hebat. Tapi racun tak ada. Racun yang kena dia injek tu tak keluar dengan kain tu. Itu kena pergi hospital juga, ambil penawar juga. Cuma chip dia tu akan hilang bila kita letak kain basah. Kebetulannya banyak lagi lah cerita makhluk-makhluk Allah Ta'ala ni. Baru ni saya jumpa dengan keluarga saya, dia duduk main ambil lebah ni. Kata mu, takat kamu naik sarang lebah ni berapa kali dah kena sengat. Dia kata jarang kena sengat. Sebab saya pergi cakap dulu dengan dia. Batang pokok besar kan, lebah ni di sarang atas pokok. Dia pergi kat batang pokok, dia tepuk tu. Lebah, tak tahulah, dia bagi salam, aku tak ingat tanya. Lebah, dia kata, aku nak ambil kau punya sarang ni, boleh tak boleh? Dia cakap, saya tak tahu lebah tu bila ambil kursus bahasa Melayu, saya tak tahu. Tak pasti. Dia kata dia ada isyarat. Kalau dia turun, mu lari. Sebab dia tak izin. Tapi kalau dia pergi terbang jauh, naik maknanya dia kata sarang aku dah matang, dah masak dah. Mari, aku nak bawa lain pula. Kau ambil lah. Masya Allah, tabarakallah. Rezeki untuk kita. Jangan pergi ganah, pergi rempuh je, bawa karut api bakar, ambil lah. Itu perang nama dia. Kita ambil dengan cara harmoni. Tak zalim kita dengan lebah. Masya Allah, tabarakallah. Menarik kan? Cerita jamuk, cerita lebah dalam Al-Quran, dan cerita-cerita Allah Ta'ala tak buat satu benda yang abas. Dalam Quran tidak ada yang sia-sia. Kalau Tuhan sebut contoh ni, mesti ada sebab. Kenapa dia sebut nyamuk, kenapa dia sebut ba'ud, kenapa dia sebut nah. Masya Allah, tabarakallah. Biarlah kita tengok makhluk Allah Ta'ala ni, kita terfikir kepada Al-Khaliq, kepada pencipta, kan? Baik, kita berpindah kepada wa ammas sababu fi tafawutin nasi fil hubbi. Sebab perbezaan antara manusia dalam tingkatan mencintai Allah. Ada orang yang Masya Allah yuhibbunallaha, mencintai Allah Ta'ala sangat-sangat. Ada orang cinta je lemah, tak kuat. Ketahuilah bahawa manusia sebenarnya berkongsi dalam asas kecintaan, tetapi kecintaan mereka berbeza kerana perbezaan mereka dalam mengenali Allah. Ini punca kitanya, tafawud fi ma'rifatillah. Kebanyakan manusia hanya mengenali sifat-sifat dan nama-nama Allah yang sampai kepada pendengaran mereka. Kita hari ini nama Allah Ta'ala, alhamdulillah lah,
di mana di pejabat ke di mana pagi-pagi orang pasang dengar tak? Wallahul lazi la ilaha illahu, dengar aja. Tapi kita tak memahami juga. Bila tak memahami, mana kita belum mengenali, kita cuma tahu saja. Kebanyakan manusia hanya mengenali sifat-sifat dan nama-nama Allah Ta'ala yang sampai pada pendengaran mereka. Orang yang mengetahui dengan mata hati, ni hati tinggi darjah, dia panggil ainul basirah, tengok dengan mata hati, sentiasa meneliti secara terperinci tentang keagungan ciptaan Allah sehingga mereka mampu melihat sesuatu yang mengagumkan akalnya. Rentetan dari itu, keagungan Allah memuncak di hatinya dan secara langsung akan menambahkan kecintaannya kepada Allah. Ma'rifat ini, iaitu mengenai keajaiban ciptaan Allah Ta'ala, akan membawanya kepada suatu alam yang luas, umpama lautan yang tidak bertepi. Kenal Allah Ta'ala, maka kita pun kenal lah makhluk-makhluk Allah Ta'ala ini melaluinya. Baik, kita pergi kepada sebab keterbatasan fikiran manusia dalam mengenali Allah. Manusia ni memang sangat terbatas lah. Banyak mana kat kita hebatnya kan? Tak ada orang hebat ni. Kita kata kita sangat terbatas. Bagaimana kita nak mengenali Allah Azza wa Jalla? Sesiapa yang mencipta suatu benda, benda itu sendiri menjadi bukti kepada wujudnya penciptanya. Bahkan secara jelas menunjukkan bahawa pencipta ini adalah berilmu. Ini pencipta itu mesti ada ilmu nak reka satu benda kan. Hidup dan mempunyai keupayaan. Ini berlaku walaupun sifat-sifat ini tidak mampu dirasai oleh panca indera yang 5. Tapi kita tahu semua perkara yang kita nampak pada setiap hari, sama ada batu, pokok, kebun, tumbuh-tumbuhan, hayawan, bumi, langit, bintang, daratan dan lautan, adalah menjadi saksi dan bukti yang nyata kepada kewujudan Allah Azza wa Jalla. Kekuasaan dan keilmuannya serta sifat-sifat lain yang dimiliki oleh Allah. Bahkan perkara pertama yang menjadi dalil atau bukti kepada semua itu ialah diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah Ta'ala, dalam diri kamu kenapa kamu tak tengok? Kita duk tengok benda lain. Diri kita pun sudah ada. Batang tubuh kita, perubahan keadaan dan hati kita, serta segala perkembangan dan perubahan yang berlaku pada tindakan maupun diam kita. Kita duduk diam pun ada benda. Seluruh isi alam adalah saksi hidup dan dalil yang menunjukkan kewujudan penciptanya yang mengatur, mentadbir dan menggerakkannya. Ia juga membuktikan betapa pencipta kepada semua itu, iaitu Allah, adalah Tuhan yang maha mengetahui, maha berkuasa, maha hidup, penyantun, bijaksana, maha agung dan maha tinggi. Ini kerana setiap atom seolah-olah berkata ia bukan wujud dengan sendirinya, tetapi ia memerlukan kepada penciptanya. Ini kita faham lah. Kita orang Islam ni yakin dah lagu tu kan. Namun begitu, di dalam mengetahui dan mengenali kehadrat ilahi serta kewujudannya ini, akal kita seumpama kelawar di waktu malam. Akal kita kelawar di siang hari. Sebab kelawar ni dia tidur, malam dia berjalan, betul tak? Tapi kalau dia keluar tengah hari, bangun dia. Kelawar ini tidak nampak sesuatu di siang hari, bukan kerana benda itu tiada di hadapannya, tetapi kerana ia terlalu jelas dan bercahaya. Masa mata dia tu untuk malam, bila tengok tengah hari lebih cahaya. Yang bahaya juga ni. Macam kita hari ni, orang kereta hot jenis lampu putih tu, tak tahulah buat apa pasang tengah hari, buat nanya ke mata orang tak? Matahari kita tak perlu dah dia. Cerah kereta tu. Kalau selisih kita sakit mata kita, tak ada faedah langsung ni. Jadi apa nak jadi dengan kelawar ni? Kerana terlalu jelas dan bercahaya, sedangkan mata kelawar amat lemah untuk memandangnya. Begitu juga dengan akal kita, ianya lemah dalam menyedari dan mengenali kehadrat ilahi. Kita tak mampu. Maka Allah Ta'ala suruh tengok makhluk dia. Mu tengok hak ni ya. Jangan tengok hak besar-besar. Maha suci Allah yang terlindung dengan pancaran cahayanya menyebabkan dia tidak dapat dilihat oleh hati dan mata. Inilah sebab kenapa kita tidak memperkemampuan dalam mengenali Allah Ta'ala. Tambahan pula tanda-tanda yang membuktikan kewujudan Allah itu hanya disedari semasa kecilnya secara fitrah,
sebelum akalnya berfungsi dengan sempurna. Bila ni? Waktu kita lahir. Nabi sebut dalam hadis, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua orang dilahirkan tu di atas fitrah, mana landasan yang suci bersih. Dia mengaku ada Allah Ta'ala sebelum akal dia berfungsi. Kemudian setelah larui akalnya menjadi sempurna, sedikit demi sedikit dia mula sibuk memikirkan urusan duniawi sehingga lalai dengannya. Ketika itu tanda-tanda kewujudan Allah Ta'ala sudah menjadi pandangan biasa kepadanya, menyebabkan kesan dari tanda-tanda kebesaran Allah itu gugur dari hatinya. Na'udzubillah, terhakis sedikit demi sedikit. Begitu juga apabila secara tiba-tiba seorang itu melihat binatang yang pelik, tumbuh-tumbuhan yang pelik, ataupun af'alullah Ta'ala, mana perbuatan yang hebat dan luar biasa, pasti lidahnya akan menyebut dengan rasa kagum, subhanallah. Kita orang beriman ni tengok benda pelik, kita kata apa? Subhanallah. Orang tak beriman dia tak kata apa, dia kata oh gitu ya. Nah, oh nak kata apa? Pelik. Orang beriman subhanallah. Kita kembalikan kepada penciptanya. Sedangkan dia telah melihat diri dan segala anggota badannya sepanjang hari, serta memerhati seluruh binatang-binatang yang jinak. Semuanya adalah bukti yang nyata, tapi dia tidak merasakan apa-apa, kerana itu telah menjadi kebiasaannya semenjak dulu. Tengok sentiasa. Sekali tengok hal pelik sikit, rasa bunyi pelik. Andaikan seorang buta yang telah sampai ke tahap yang matang, kemudian secara tiba-tiba selaput butanya hilang, lalu dia dapat melihat ke langit atau bumi, pokok-pokok, tumbuh-tumbuhan dan hayawannya sekaligus, apa jadi? Ketika itu dibibangi akalnya akan terpaku-kaku kerana terlalu takjub melihat segala keajaiban ini. Dan dia buta, tiba-tiba lah terbuka, kan? Kejadian inilah yang membuktikan kewujudan penciptanya. Di samping sebab-sebab yang tersebut di atas, kelalaian mengikut syahwat juga merupakan faktor menghalang kepada manusia dari mengenali Allah Azza wa Jalla. Dengan cahaya makrifah dan mendalaminya, sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui lagi bijaksana. Itu dia panggil perbahasan kita yang kedua, iaitulah perbahasan tentang bagaimana kita nak mencintai Allah Azza wa Jalla. Kita akan berpindah kepada yang ketiga pula, faslun fi bayani makna syauq ila Allah Ta'ala. Saya ingat ada buku yang dipegang tu, nama dia Musafir Menuju Allah, kan? Buku tu bagus. Dalam buku tu saya syarah kepada 10 sebab meraih cinta Allah. 10 sebab meraih cinta Allah yang ditulis oleh Syekh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan syarah dia tu panjang. Alhamdulillah pihak penerbit telah ambil dan dia tulis mula. Pasal tu dalam buku tu bahasa Kelantan pun ada. Dia ada orang kejut, dia tu kan ustaz pelik. Kata tak pelik, saya cakap. Kadang-kadang dia tu kecek Kelantan dia tu. Jadi pasal dia pun tulis lagu tu juga dalam tu. Kalau tak faham kena cari kamus juga. Dia cari buku, nama dia Musafir Menuju Allah. Sebenarnya tajuk dia asal dia 10 sebab meraih cinta Allah. Tapi penerbit ni dia tafannun dia panggil. Ada seni dia sendirilah nak terbit tajuk-tajuk tu, InsyaAllah. Ambil buku tu, baca 10 sebab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita, menjadi asbab kepada kita mendapat cinta dan kasih daripada Allah kepada kita. Baik. Jelas dari sini kita nak dapat, nak merindui, mengenali Allah Azza wa Jalla, nak cinta Allah tu, kita kena kenal Allah dulu. Kita ni tak usah kata apa, betul lah pepatah Melayu kata tak kenal maka tak cinta. Betul sungguh. Dan bila kita kenal orang buat baik yang kita ya, sayang tak sayang dia? Oh, tengok dia mari berlari lalu kita, oh dia ni lah tolong saya dulu. Ini Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kita, yang beri rezeki, yang segala-gala yang hidup daripada Allah Taala belaka. Macam mana kita tak sayang kepada Allah Azza wa Jalla? Baik. Faslun fi bayani makna syauq. Fasal pada menyatakan pengertian rindu. Syauq itu makna rindu. Rindu kan? Ni orang Melayu ni panggil asyiqin tu. Nur asyiqin tu cahaya kerinduan. Sepatutnya orang dulu kalau kata al-asyiqun ila Allah, mana orang rindu pada Allah Taala. Sama kita ini ada nama sini, kalau ada nama malah nak ulas. Ada nama asyiqin sini. Ada Nurul Asyiqin, mana orang yang rindu
cahaya kerinduan kita kepada Allah. Budak-budak lah ni rindu ke siapa tak tahulah. Tak apalah, nama orang jangan dikacau. Si yang ketuan dia pula, cuma nak bagi makna. Pengertian rindu kepada Allah Ta'ala sebelum ini telah dibincangkan. Sebelum ini kita telah bincangkan berkenaan cinta dan dalil-dalilnya. Al-cinta tu dalam bahasa Arab kata al-hub, cinta kepada Allah Ta'ala dengan dalil-dalilnya. Perasaan rindu merupakan salah satu dari perasaan cinta. Sesiapa yang mencintai sesuatu pasti akan merinduinya. Cinta dengan rindu tu ada berkait rapat. Nah, pasal itulah kita kata, bila kita sayang pada Allah Ta'ala, kita ingin nak jumpa Allah. Perasaan rindu ini hanya berlaku pada satu-satu perkara yang boleh dicapai. Boleh dicapai, dia kata yudrak, boleh dicapai dari satu sudut dan tidak boleh dicapai dari sudut yang lain. Berbeza-beza orang. Sesuatu yang tidak boleh dicapai sama sekali, ia tidak akan dirindui. Kata macam orang Melayu kata, macam pungguk rindukan bulan. Buat apa benda tu? Nah, pencapaian al-idrak yang paling sempurna ialah dengan melihat apa yang dirinduinya, dan perkara itu hanya akan berlaku di akhirat nanti. Kalau kita rindu kepada satu benda, tak tengok dia, tak jadi. Betul tak? Pada satu hari ni kita tengok kawan-kawan kita, kesian tengok. Dia panggil perkahwinan keluarga online. Ada tak? Isteri duduk di sini, suami duduk mengajar, bekerja di luar negara, luar negeri ni. Dia main online gitulah. Dia panggil video call apa dia. Habis topak kat tidur. Tapi rindu tu tak lepas juga. Bolehlah sikit-sikit lah. Itu je dia panggil. Maknanya selagi tak jumpa, tak akan selesai. Maknanya itu bandingan. Perkara yang berkaitan dengan ketuhanan tiada penghujungnya. Berbeza-beza orang ni. Hanya sebahagiannya saja yang didedahkan oleh Allah kepada setiap hamba-Nya. Manakala bakinya kekal dalam keadaan tidak berpenghujung. Orang yang arif ni mana yang mengenali Allah, menyedari kewujudan perkara-perkara tersebut dan mengetahui bahawa ia berada dalam ilmu Allah Ta'ala. Dia sedar bahawa maklumat yang tidak diperolehinya adalah lebih banyak daripada apa yang dimilikinya. Kita kenal sikit, banyak lagi. Oleh itu, seseorang hamba sentiasa rindu untuk memiliki asas ma'rifah, asas mengenali Allah yang sejati. Kerinduan tersebut akan berakhir di akhirat nanti melalui jalan maknawi yang disebut dengan nama ru'yah. Tulis tu dengan hamzah, ru'yah, maknanya dengan cara kita tengok Allah Ta'ala. Dan musyahadah, pandang sungguh. Memang kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, kita yakin dan percaya bahawa wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nazirah. Orang yang muka bercahaya di akhirat esok, dia boleh tengok kepada Allah Ta'ala. Itulah nikmat yang paling besar sekali. Sewaktu insya-Allah kita doakan kita ni ahli syurga. Amin kata. Bila ahli syurga masuk dalam syurga, Allah tanya kepada hamba, ya ibadi, hei hamba-hambaku, hal raditum, kamu redakah yang aku buat ini? Masya-Allah. Syurga yang tak pernah dinikmati. Tak kena mikir dalam kepala kita bersama rumah macam mana katil dia, macam mana apa ni makanan. Kata di ahli syurga, ya Rabbi, bagaimana kami tidak meredai? Mu beri ni yang aku tak terfikir, tak pernah kita tengok, kan? Allah kata, waladaina mazid, aku ada tambahan lagi. Apa dia tambahan? Ni Allah Ta'ala buka hijab, ketika itu kita dapat memandang kepada Allah Azza wa Jalla. Itulah nikmat yang paling tinggi, darjat yang paling tinggi. Jadi hati orang yang merindu Allah sekali-kali tidak akan merasa tenang selagi mana dia berada di dunia ni. Sebab dalam dunia tak ada orang boleh tengok Allah. Nabi SAW dalam Isra' Mi'raj, adakah dia tengok Allah? Mana majoriti ulama kata la, dia tak tengok. Dia tengok dengan basirah. Tengok dengan hati, tidak tengok dengan mata biasa. Seorang tokoh ulama nama Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala adalah antara kalangan yang amat merindui Allah Ta'ala. Pada satu hari beliau berkata, Ibrahim kata apa? Dia cakap, ya Rabbi, wahai Tuhanku, sekiranya engkau telah kurniakan kepada salah seorang hamba-Mu yang mencintaimu apa sahaja yang menenangkan hatinya sebelum dia kembali bertemu denganmu, maka kurniakanlah juga ia kepadaku, kerana hatiku kini sekian gelisah. Ini ceritalah.
Lalu aku bermimpi bertemu dengan Tuhan dalam tidurku. Mimpi ni kita tak nak kata apa, sebab dia kata dia mimpi dalam tidurku, di mana Allah Ta'ala telah berfirman, wahai Ibrahim, tidakkah engkau berasa malu kerana memohon ketenangan sebelum bertemu denganku? Adakah hati seorang yang rindu itu akan merasa tenang sebelum berjumpa dengan kekasihnya? Saya menjawab, Ibrahim jawab, kata, wahai Tuhan, aku tenggelam dalam cintaku kepadamu sehingga aku tidak tahu lagi apa yang aku ucapkan. Ini bahasa orang-orang tasawuf ni. Kita kata wallahu alam. Sebab kadang-kadang dia bercakap di luar daripada konteks manusia biasa. Jadi macam mana kita nak ambil, kan? Sebab itulah kita ambil daripada kaedah yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Syafi'i kata, kalau mu tengok orang yang mengaku dia ni ahli-ahli tasawuf, boleh berjalan atas angin, boleh terbang atas angin, boleh berjalan atas air, tapi kalau perbuatan dia menyalahi syariat Allah Ta'ala, maka kita tak boleh pakai. Itu kaedah. Ni ada, hari ni pun ada orang mengaku, oh kita ni ahli makrifat ni, habis kita tak pergi semayang masjid ni. Semayang mana? Mekah. Ada orang mengaku dan ada orang percaya. Tu yang pelik aja. Pasal tu Imam Syafi'i kata, likulli saqitatin laqta. Setiap benda jatuh ada orang pungut. Ada orang mengaku sebab apa? Sebab ada orang percaya. Kalau dia mengaku orang tak percaya, nak ada lain. Baru ni hok mengaku jadi nabi Melayu tu. Berapa orang ikut dia? Ramai juga. Bahasa kita orang kampung ni kata, kalau dia tu tak betul, pengikut dia tu tak pok nama dia. Tak pok di mana tak betul lah. Macam mana boleh percaya ada Nabi Melayu? Subhanallah. Ini masalah kita. Baiklah, itu dia panggil bahasa-bahasa orang yang tasawuf. Kita kata wallahu alam, kita serah dia kepada Allah Ta'ala. Kerinduan sebegini hanya akan tenang di akhirat nanti. Selain dari itu, iaitu yang berada dalam ilmu Allah Ta'ala, ianya tidak terhingga dan tidak berpenghujung. Ia tidak akan nyata bagi seorang hamba dan dia pula tidak akan mengetahuinya semua sekali. Dengan itu dia hanya sibuk dengan kenikmatan yang nyata baginya saja. Kenikmatan dan kelazatan yang dikecapinya itu pula akan sentiasa bertambah sehingga menjadikannya alpa untuk merasa rindu kepada apa yang tersembunyi di sebaliknya. Kadar kebahagiaan daripada cahaya mata hati, anwarul basair ini sahaja sudah cukup untuk menyingkap hakikat rindu dan segala maknanya. Kita bacalah cerita orang-orang soleh ni, memang sukarlah untuk orang-orang yang ahli-ahli hebat ni. Payah kan, kadang-kadang nak faham istilah dia pun sukar. Antara dalilnya ialah hadis yang diriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah mengajar seorang laki-laki sepotong doa. Nabi kita ajar doa dan menyuruhnya supaya beramal bersama keluarganya setiap hari. Nak ke tak nak? Nak? Dengar. Ikut dulu. Yang tak ada kitab tu boleh ambil gambar yang ada kitab. Trend situ. Ni, menarik ni. Hadis ni mengikut dalam muhakkik kata riwayat Nasa'i, Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Hibban dan sanadnya baik, sanad jayyid. Ikut kata Imam Nawawi kata, kalau kita jumpa doa ke amalan-amalan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kena buat juga walaupun sekali. Sekurang-kurangnya ada dalam rekod kita dah mengikut apa kata apa yang Nabi ajar. Ikut. Allahumma as'aluka ar-ridha ba'dal qada wa bardal 'aishi ba'dal maut wa lazzatan nazari ila wajhika wa syauqan ila liqa'ika. Pernah kau baca bunyi senyak ya sekali tu? Bunyi tak bunyi kata orang nak. Kalau hok selalu baca ni laju dah. Saya nak baca 3 kali. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadi kabulkan hak kita nak. Kata Allah as'aluka Allahumma ar-ridha ba'dal qada wa bardal 'aishi ba'dal maut wa lazzatan nazari ila wajhika wa syauqan ila liqa'ika. Maksud dia, ya Allah, as'aluka Allahumma ridha ba'dal qada, aku memohon kepadamu ya Allah agar dikurniakan kepadaku sifat redha terhadap qada, ketentuanmu yang berlaku. Kita ni kalau kita tak redha dengan ketentuan Allah,
kita jadi manusia yang paling stres dalam dunia ni. Sebab hak kita nak lain, Allah Ta'ala beri lain. Nah, kadang-kadang kita buat perancangan tu, Masya Allah, teliti rancangan. Bayar konsultan lagi nak suruh rancangan dia jadi. Konsultan habis ribu-ribu tak jadi. Kecewa kita. Jangan kecewa. Kita dah usaha, tak dapat, itulah yang ditentu oleh Allah Ta'ala. Satu. Permohonan yang kedua, wa bardal aishi ba'dal maut. Ya Allah, aku minta denganmu, ya Allah, keselesaan hidup setelah mati. Kita ni selesa atas dunia sekejap, tapi selesa lepas mati lama. Orang yang mati tu menunggu dalam kubur berapa lama nak bangkit ke akhirat esok? Berapa lama? Daripada zaman Nabi Adam dulu, beribu tahun dah tak bangun-bangun lagi. Kan? Itu dipanggil alam kubur ni dia panggil alam transit. Kita ni ada 3 alam. Alam sekarang, kemudian masuk dalam kubur alam barzakh, itu transit. Dunia tidak, akhirat pun belum lagi. Tapi muamalah di akhirat. Bila bangkit akhirat esok, barulah dipanggil alam akhirat. Jadi transit ni pun lama. Biarlah Allah Ta'ala beri selesa kita dalam kubur. Nabi sebut dalam hadis, dia kata yufsah lahu maddal basar. Orang yang baik-baik masuk dalam kubur, dibuka kuburnya sepanjang mata memandang. Kalau rumah kita 100 bilik, 100 kaki tak? 100 meter. Dalam kubur kita sepanjang mata memandang. Berapa kilometer? Kita tak tahulah mata biasa ke mata pakai spek mata ke. Yang pentingnya Allah Ta'ala itu maha kaya, nak bagi luah mana kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Yang ketiga, walazzatan nazar ila wajhika ya Allah. Kita minta yang ketiga, nikmat dapat melihat kepada wajah Allah. Ini nikmat yang tinggi. Yang keempat, wa syauqan ila liqaika, dan biar berilah dalam hati kami ni kerinduan untuk bertemu denganmu ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Bila kita rindu nak jumpa Allah, kita akan buatlah ibadat-ibadat yang menunjukkan kita tu berindu nak jumpa Allah SWT. Ni kalau rindu saja tak jadi. Macam saya jumpa kawan-kawan, bila kita jumpa kita, Allahu Akbar, rindu Syekh lama tak jumpa. Kata saya, mari setiap bulan mari KL ni, jadual-jadual kuliah pun ada, tak mari-mari pun. Rindu kalau gitu. Kesaja nak bercakap je. Rindu lama tak jumpa ustaz. Jadual setiap bulan keluar. Tiba-tiba tak jumpa, tak muncul juga dia. Cakap rindu. Kita dengan Allah Ta'ala jangan buat rindu palsu macam tu. Kan? Wa fit Taurah, dalam kitab Taurah, Allah Ta'ala berfirman, orang yang baik terus-menerus merindui pertemuan denganku, dan aku sebenarnya lebih rindu untuk bertemu dengan mereka. Allahu Akbar. Dalam hadis Nabi kata, man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ah. Siapa dia nak berjumpa dengan Allah, Allah nak jumpa dengan dia. Kita nak jumpa tak jumpa dengan Allah? Nak. InsyaAllah Tuhan nak jumpa dengan kita. Kalau kita tak nak jumpa dengan Allah Ta'ala, Tuhan kata aku pun tak nak jumpa. Baik. Di antara perkara yang diilhamkan Allah Azza wa Jalla kepada sebahagian hamba-Nya ialah, sesungguhnya aku mempunyai hamba-hamba yang amat mencintaiku, dan aku mencintai mereka. Aku merindui mereka dan mereka merinduiku. Mereka mengingatiku dan aku juga mengingati mereka. Sekiranya kamu mengikuti jalan mereka, aku akan mencintaimu. Tetapi jika kamu menyeleweng dari jalan mereka, aku akan membencimu. Jadi hadis ini tidak disandar kepada mana-mana. Kita kata itu satu riwayat ada. Hamba itu berkata, wahai Tuhanku, bagaimana cara untuk mengenali mereka? Hamba-Mu tu, hamba hak rindu pada Allah Ta'ala tu, macam mana kita nak kenal? Allah berfirman, dengar ni, ambil sifat-sifat dia. Pada siang hari mereka memberi perhatian kepada perubahan bayang-bayang untuk mengetahui waktu masuknya waktu solat yang ingin ditunaikan segera. Orang ni duk tengok matahari je dia ni, kerja dia nak tunggu masuk waktu. Sebagaimana pengembala yang bersifat penyayang memberi perhatian penuh terhadap kambing-kambing penggembalaannya. Mereka begitu rindu kepada tibanya masa terbenam matahari, seperti burung yang merindui untuk pulang ke sarangnya ketika senja. Ini maknanya orang ni orang solat ni, kerja dia duk tunggu waktu solat. Kita pula asyik tengok jam, nak solat dah. Lain tu. Nah, Allah, tengah-tengah kerja sedap, tiba-tiba Allah azan dah. Masya-Allah. Macam nak marah pula. Kan? Orang rindu tak? Kan Nabi bila masuk waktu, Nabi kata, arihna biha ya Bilal. Ya Bilal, rehatkan kami dengan solat. Macam mana kita nak set dalam minda kita, rehat tu solat itu rehat.
Dia kata kalau tengah hari betul lah ustaz dah. Tengah-tengah kerja punya azan, berehat dulu. Tapi kalau tengah tidur punya azan agak apa? Masya Allah, tabarakallah. Tok bila apa awal hari ni azan. Bila kena marah ke dia lagi? Bukan cakap Masya Allah, tabarakallah. Apabila datangnya waktu malam, kegelapan kembali menjelma, tilam dihamparkan, dan setiap orang kembali berada di sisi orang yang dikasihinya, ketika itu mereka akan bangun untuk bersolat malam. Mereka sujud kepadaku dan bermunajat kepadaku dengan kalamku, yang ini baca Quran. Mereka memuja dan memuji aku kerana nikmatku kepada mereka. Mereka lakukan itu semua sama ada dalam keadaan menjerit dan menangis. Menjerit ni bukan melau-lau tu, macam orang zikir munajat ni, kalau buat zikir kat petempik sampai satu dunia boleh dengar kan. Maknanya menangis dia ni, dalam keadaan merayu, mengeluh dan mengadu. Bangun dan duduk serta rukuk dan sujud. Aku melihat segala kesusahan yang mereka tanggung semata-mata kerana aku, dan aku dengar segala pengaduan mereka lantaran kecintaan mereka terhadapku. Jadi itu cerita. Muhakkik pun tak kata apa, kita pun kata wallahu alam. Tamatlah kita pasal yang bab yang ketiga, yang menyebut tentang rindu ataupun asyauq. Kita sambung satu lagi. Boleh lagi tak? Kau nak pergi kenduri dah? Ya, orang rindu Allah Ta'ala tiba-tiba ingat ke makan pula. Bercanggah besar. Baiklah. Tulis nombor 4. Sebenarnya dalam terjemahan dia tak tulis. Patut dia tulis. Pak, faslun fi bayani mahabbatillahi ta'ala lil abdi. Fasal pengertian cinta Allah Ta'ala terhadap seorang hamba dan tanda-tanda cinta seorang hamba kepada Allah. Ini dia panggil cinta berbalas. Kalau kita sayang Allah Ta'ala, apa tanda kita? Bila Allah Ta'ala sayang kepada kita, kita juga dapat kesan tanda-tanda dia. Kan? Ini samalah dalam buku Musafir Menuju Allah tu, ada perbincangan di situ. Yang pertama kita tulis mahabbatullahi ta'ala lil abdi, atas ke bawah. Yang satu, kecintaan Allah Ta'ala kepada hamba dia. Macam mana kita nak dapat kesan? Terdapat banyak ayat Al-Quran yang menyatakan bahawa perkara ini. Antaranya ialah firmanullah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang banyak bertaubat dan mengasihi orang yang sentiasa menyucikan diri. Ini kriteria. Kita nak suruh Tuhan sayang ke kita ke tak? Nak banyak bertaubat. Satu, surah Al-Baqarah ayat 222. Kemudian ayat Quran kata, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi safa. Sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berperang untuk membela agamanya dalam saf yang teratur. Dua, mu nak suruh Allah sayang, pergi berperang. Surah As-Saff ayat 4. Allah Ta'ala mengingatkan bahawa dia tidak mengazab sesiapa yang mencintainya. Dalilnya ialah penafian Allah Ta'ala terhadap dakwaan orang yang mendakwa bahawa dirinya adalah kekasih Allah dengan firman-Nya, qul falima yu'azzibukum bi'udzubikum. Dia kata kami ni kasih Allah Ta'ala, tapi dia kena bala. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau betul demikian, maka mengapakah dia menyeksa kamu dengan sebab dosa-dosa kamu? Kalau mu sayang, mu tak buat dosa. Dia sayang, bila buat dosa mana tak sayang. Ini dia panggil surah Al-Maidah ayat 18. Maka syarat, tanda sini, kalau boleh yang ada yang buat nota tu boleh tulis satu-satu. Syarat untuk mendapatkan kasih sayang itu ialah mendapat keampunan dosa-dosa. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutlah aku. Syarat. Dia panggil cinta bersyarat. Kita nak sayang Allah Ta'ala, kita kena ikut Nabi. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Surah Ali Imran ayat 31. Ayat 31. Dan daripada dalam hadis yang sahih diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim,
Daripada Abu Hurairah sabda Nabi SAW bahawa Allah Ta'ala berfirman. Tanda kalau Nabi kata Allah Ta'ala berfirman dalam hadis, bukan dalam Quran, itu dia panggil hadis Qudusi. Tulis hadis apa? Hadis Qudusi. Maknanya Allah Ta'ala berfirman tapi bahasa dia, lafaz dia daripada Nabi. Kalau Quran la, lafzan wa ma'nan. Allah kata apa? Ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hamba-Ku akan terus-menerus mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan amalan-amalan sunat sehingga aku mencintainya. Sehingga ke akhir hadis. Hadis ini panjang lah. Mana yang kita nak sini, tanda yang ketiga tadi, siapa dia nak suruh Allah Ta'ala sayang kepada dia? Nak tak nak kita? Nak? Banyak melakukan amalan yang sunat. Jangan pula kata saya hak sunat saya jaga molek dah ustaz, hak wajib pula tak jaga. Jadi tak jadi. Mana boleh itu kepala ada ekor, tak ada kepala tak hidup. Dalam hadis ni, sebelum hadis ni, Allah dalam hadis ni Tuhan kata apa ni, yang paling baik sekali yang aku suka hamba aku mendampingkan dia tu mimma faratu, amalan yang aku fardu. Kita kadang-kadang hak fardu tak jaga, hak sunat tu kuat. Itu masalah. Kalau orang kata dengar azan tak pergi sembahyang Jumaat, macam cerita bulan Ramadan tu, ada orang yang dia declare, dia kata ustaz saya alhamdulillah Ramadan tahun ni tak pernah miss kita punya tarawih. Tiap malam masjid. Kata lari tengah jalan ke tak lari. Mazhab lari tak main. Lepas tu kawan tanya, Zuhur, Asar, Maghrib, sembahyang mana? Ada rumah. Betul ke tak betul? Tak betul. Patutnya Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh ini tu yang perdu tu di masjidnya. Hak sunat tu kalau buat di rumah pun tidak jadi masalah. Tapi utama yang sunat lah kita kata tak. Maka jaga yang fardu dan yang sunat kita jaga, orang ni mendapat mahabbatullah, cinta Allah Ta'ala. Hadis ini sangat masyhur. Antara tanda kecintaan Allah Ta'ala terhadap seorang hamba ialah sebagaimana riwayat daripada Nabi SAW, innallaha iza ahabba abdan ibtalahu. Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, dia akan mengujinya. Ada ujian. Ada ini riwayat Tirmizi, Ibnu Majah daripada Anas dengan sanad yang hasan, kata di Muhakkik, dia kata Allah Ta'ala akan uji, akan uji kita ni. Jadi kita bila Allah Ta'ala uji, jangan kata Allah Tuhan benci dengan aku ni. Ujian itu Tuhan nak tengok setakat mana kita sabar. Dalam Quran Tuhan kata innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Allah orang sabar tak ada limit dia punya pahala. Sebab dia tengok tahap kesabaran. Kadang-kadang orang ni masya-Allah tabarakallah, dia sakit kena kanser tahap 4. Ada lagi tahap yang paling tinggi daripada 4. Tahap 5 kubur. Tak matilah dah. Kan doktor? Doktor? Tahap 4 ayah habis dah. 5 kubur lah. Doktor kata tahap 5 tu kubur. Ada orang ni kanser tahap 4 tapi orang tak tahu, masya-Allah tabarakallah. Dia boleh pergi kuliah, boleh pergi mengaji, boleh pergi tengok-tengok mati. Tahap 4, tahap 5 tu mati dah. Ada orang sakit gigi satu dunia tahu. Betul tak? Oh, dia ni sakit gigi hari ni. Dia cakap dengan siapa? Pakcik dia tu lah, angka Facebook dia tu. Biar. Ini dia panggil kesabaran. Baik, kita pergi wa min aqwal alamat. Ni di antara tanda yang paling besar ialah penjagaan Allah Ta'ala terhadap dirinya, dia di mana Allah mendidiknya dari kecil dengan sebaik-baik peraturan. Daripada kecil lagi budak ni belajar, tak nakal, menetapkan iman dalam hati dan menerangkan, mencerahkan akalnya. Ini daripada kecil. Dia membesar dalam keadaan mengikut apa saja yang boleh mendekatkan dirinya kepada Allah dan menjauhi apa saja yang boleh menjauhkan dirinya daripada Allah. Kemudian Allah juga memudahkan urusannya dengan tidak menghinanya di sisi makhluk yang lain, membaiki dirinya sama ada zahir ataupun batin, serta menjadikan tumpuannya hanya satu untuk mendapatkan kecintaan dan keredaan Allah Azza wa Jalla. Apabila kecintaan Allah Ta'ala kepadanya bertambah, dia akan menjadikan seluruh tumpuan dan perhatiannya hanya kepada Allah dan tidak menghiraukan perkara yang lain. Yang kita tengok, kita daripada kecil lagi Allah Ta'ala sayang. Ada budak-budak ni kan,
dalam hadis yang panjang tu, 7 golongan yang boleh duduk di bawah bayangan aras pada hari kiamat. Salah seorang daripadanya siapa? Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang membesar dalam keadaan beribadat kepada Allah Ta'ala. Tapi jangan pula kecil hati, maaflah ustaz, saya dah tua, dah pencen, dah baru jumpa kelas. Kita kata nikmat Allah Ta'ala beri pada kita, peluang untuk kita yutan balik daripada jalan-jalan yang jauh daripada Allah Ta'ala, itu pun nikmat. Kan Nabi sebut bila orang tanya siapa orang baik, Nabi kata man tala umruhu wa hasuna amalu, orang yang panjang umurnya, amalannya baik. Kita daripada panjang hidup dulu masalah lara, leka, tak boleh nak buat apa benda dah. Tapi bila kita dah habis kerja dah ni, habis ada peluang Allah Ta'ala buka balik hati kita untuk kembali, kita pecut balik. InsyaAllah Ta'ala, kata dalam hadis al-amalu bil khawatim, amalan itu dikira penutupnya. Tutup dengan baik, husnul khatimah, InsyaAllah ialah ahli syurga, bahagialah dia. Baik, tadi Allah Ta'ala cinta kepada kita. Wa amma mahabbatul abdi lillah, ini dari bawah ke atas. Kita cinta, hamba pula mencintai Allah Ta'ala. Bagaimana pula tanda dia? Kita hak Tuhan cinta tu kita nampak. Hak kita cinta, kita nampak tak nampak? Kena belajar. Setiap orang boleh mendakwa dia mencintai Allah. Betul dah? Nah, saya ni cinta ke Tuhan ni. Alangkah mudahnya lidah menuturkan kata-kata, sedangkan makna perkataan itu, iaitulah cintakan Allah, adalah amat sukar untuk dilaksanakan. Tidak sepatutnya manusia terpedaya dengan godaan syaitan dan menipu diri sendiri dengan dakwaan tersebut, selagi mana dia boleh belum mengujinya dengan beberapa tanda dan mengemukakan bukti-buktinya. Selagi tak ada bukti, jangan bercakap. Baik, sekarang ni kita cari bukti. Mudah-mudahan kita perbaiki diri kita, insya-Allah. Tanda, tuan-tuan. Antara tanda-tanda kecintaan mahabbah seorang hamba kepada Allah, yang pertama, tulis. Yang pertama sekali, amat rindu untuk bertemu dengan Allah di dalam syurga. Kita nak bertemu Allah Ta'ala di mana? Dalam syurga. Maknanya kena cari jalan-jalan yang boleh bawa kita ke syurga. Jangan duk main tak apalah, makan jumpa situ. Mana boleh. Apabila hati seorang sudah terpaut pada kekasihnya, sudah tentu dia rindu untuk bertemu dan melihat kekasihnya itu. Perasaan ini tidak berlawanan dengan naluri manusia yang takutkan mati. Orang yang beriman takut kepada mati, tetapi meyakini bahawa selepas mati dia akan bertemu dengan Allah. Ini teka-teki saya yang masyhur ni. Apa beza antara takut mati dengan ingat ke mati? Siapa boleh jawab? Apa beza antara ingat mati dengan takut mati? Takut mati semua kita takut, betul tak? Takut kita ni. Kalau kata nak mati, tak mau. Kalau ada orang mari jual ubat tak mati, agak-agak beli tak beli kita. Beli ubat buang toksik, beli beratus-ratus bulan apa ni. Semua takut mati. Tapi yang memberi kesan dalam jiwa manusia apabila dia ingat kepada mati. Tulis, perbeza ingat ke mati. Orang ni takut nak buat maksiat. Orang yang takut ke mati, habis ubat dia beli belakang. Dua tu tak lagi jauh sebenarnya, cuma sedikit perbezaan. Kalau dia takut ke mati, dia kena ingat lah. Tapi bila kita buat teka-teki, dia kena jawab lah, baru ada perbezaan. Kalau tidak, sama je jawapan. Kepada Allah adalah lemah, kepada Allah adalah lemah atau diri mereka masih diselubungi. Mana plan? Atau dalam diri dia masih disumui cintakan dunia, atau mungkin kerana melihat dosa mereka lalu ingin meneruskan kehidupan. Sebab apa kita tak mau mati? Sebab takut nak bertemu Allah Ta'ala tu. Bukan kita yakin kita akan berjumpa, cuma belum bersedia sebab ibadat tak cukup, yang tu tak cukup belakang kita nak kira. Sebahagian mereka merasakan diri mereka masih di permulaan maqam mahabbah, baru nak cinta Allah. Lalu bimbang ajar mereka datang sebelum buat persediaan secukupnya untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Seumpama seorang yang bercinta mendapat tahu bahawa kekasihnya akan datang bertemu dengannya. Ketika itu tentu dia berharap kekasihnya itu datang lewat sedikit. Dia kata, pukul 10 nak mari, tunda pukul 11 lah, kan?
agar dia sempat menghias rumah dan menyediakan segala keperluannya, agar nanti dia dapat bertemu dengan kasihnya dalam keadaan seperti yang dia inginkan, dengan hati yang lapang dan tanpa memikul sebarang bebanan. Macam-macam lah tu tak. Nak mandi dulu lah, nak tukar baju lah, tak. Bencikan mati dalam keadaan begini kerana mahu lebih bersedia. Tidak menafikan kesempurnaan cinta. Tanda-tanda orang yang sebegini ialah sentiasa tekun dalam amalan dan menumpukan sepenuh perhatian membuat persediaan. Tanda kitanya, kita tahu kita akan jumpa Allah dan kita buat persiapan. Hari ni kita buat persiapan ke tidak? Buat dah ni. Ibadat-ibadat yang kita mari belajar, kita mari mengaji ni, semua ini di antara tanda-tanda kita buat persiapan, insya-Allah. Tanda yang kedua, lebih mengutamakan apa sahaja yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla dari apa yang dia sukai, sama ada dari sudut zahir atau batin. Kita tembus situ ya. Kita tengok di mana. Kerana itu dia menjauhkan diri daripada mengikut hawa nafsu dan sifat malas. Dia juga sentiasa beramal dengan penuh komitmen, iltizam dan mendekatkan diri dengan ibadat-ibadat sunat. Sebab kita tahu ibadat sunat ni, wa ma taqarraba ilai bin abdin, apa ni ibadat sunat ini disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Sesiapa yang mencintai Allah, dia tidak akan menderhakainya. Walau bagaimanapun penderhakan itu sendiri bukanlah bererti seseorang itu langsung tidak mencintai Allah, tetapi ia mencacatkan kecintaan itu. Ada kalanya kita ni bila terjebak dengan benda tak baik, yang kata aku tak cinta Tuhan. Cinta, tapi cinta tu lemah. Tengok contoh di sini. Berapa ramai manusia sukakan badan yang sihat, tetapi masih memakan sesuatu yang boleh membawa mudaratnya. Betul tak? Saya ni diet ni, sekali dia jumpa kambing terlupa. Ini kerana makrifat ini kadang-kala menjadi lemah sehingga diri dikuasai oleh nafsu. Dia ada setengah orang tu, dia kata apa? Makanlah, doktor tak ada sini. Dia diet tu kerana doktor. Ada juga lagu tu, siapa ke doktor. Ini menyebabkan mereka tidak dapat melaksanakan hak-hak mahabbah mereka kepada Allah dengan sepenuhnya. Dalilnya ialah hadis Nuaiman. Tulis seorang sahabat ni, nama dia Nuaiman. Nuaiman ni orangnya baik. Nuaiman nama dia. Nuaiman gelar dia Abu Ibnu Amri, mati dia pada zaman Muawiyah. Dalam kitab ni kata. Nuaiman ni apa cerita dia? Pada suatu hari dia dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana bersalah. Lalu dia dijatuhkan hukuman hudud. Ada riwayat kata minum arak. Ada riwayat lain pula itu Amrullah Al-Himar pula. Banyak riwayat lain. Setelah beberapa ketika dia sekali lagi dibawa menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana melakukan kesalahan. Baru ni kena sebab dah. Tak lama mari pula dia ni. Lalu seorang laki-laki mencelanya. Orang laki-laki marah lah. Dia kata apa? Dia kata ma aktsara ma yu'ta bihi. Dia kata apa dia ni? Buat benda sama ya. Marah. Nabi kata apa? Nabi kata la tal'anhu. Mu jangan laknat dia. Mu jangan jadi pembantu syaitan untuk merusakkan saudara kamu ini. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Subhanallah. Mu jangan laknat dia, sebab sebenarnya dia masih mencintai Allah Ta'ala dengan Rasul. Cinta Allah Ta'ala dengan Rasul. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Masya Allah. Hadisnya, dari hadis ini, kesimpulan kita daripada hadis ini apa cerita? Dapatlah kita mengetahui bahawa perlakuan maksiat tidak mengeluarkan seorang dari sifat mahabbah, tetapi boleh mencacatkan kesempurnaan mahabbah. Janganlah kita rasa aku ni sekali kita terjebak dengan maksiat, kita kata kita ni tak ada dah. Tak, masih ada. Tetapi kelemahan tadi menyebabkan kita terjebak dengan benda tak baik. Kita ubah balik. Allahu Akbar. Yang ketiga, tanda yang ketiga. Kita berhabis tanda ni hari ni insya-Allah. Tak banyak. Yang ketiga, dia kata gemar, asyik tu terlalu suka menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Kita nak fa'alamatu hubbillahi ta'ala hubbu zikrihi wa hubbil Quran. Masya Allah.
Dan cinta juga. Yang ketiga, asyik kita gemar menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Lidahnya sentiasa basah kerana berzikir kepada Allah, dan hatinya tidak pernah melupainya. Orang yang mencintai seorang pasti sentiasa menyebut-nyebut namanya dan juga segala perkara yang berkaitan dengannya. Oleh itu, tanda kecintaan kepada Allah Ta'ala ialah suka berzikir kepadanya, mencintai Al-Quran yang merupakan kalam Allah Ta'ala, dan juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ayat yang kita baca tadi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutlah aku, nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Seorang ulama salaf pernah menyebut, dia kata apa? Tanda ni tuan-tuan, tulis kata-kata ulama salaf ni. Nama apa tidak disebut, tapi kata-kata dia untuk motivasi besar kepada kita. Yang suka duk abdi-abdi tu abdi hak ni. Ni duk abdi dia makan gapo hari ni. Buat apa? Menyusahkan kawan tengok ya dah. Tengok Allah tengah-tengah hari ni nyo tunjuk gambar hak dia makan tu. Kita abdi ilmu ni boleh faedah. Tulis. Dia kata apa? Saya telah mencapai kemanisan bermunajat, dan saya juga ketagih untuk membaca Al-Quran. Pada suatu ketika aku didatangi perasaan malas, lalu aku berhenti melakukannya. Dia jadi jemu, lemah kan. Dia pun tak berzikir, tak baca Quran. Lalu dalam mimpiku selepas itu aku mendengar seorang berkata kepadaku, panjang pula lah nak kata. Dia kata apa? In kunta taz'amu hubbi falima hajarta kitabi ama tadabbarta ma fihi min latifi itabi. Jika kamu mendakwa mencintaiku, dia dengarlah suara dia tu, mengapa kamu telah meninggalkan kitab aku? Kalau mu sayang ke Allah, kalam Allah kena baca. Adakah kamu tidak merenung teguran-teguran lembutku dalam kitabku ini? Banyak Allah Ta'ala tegur orang-orang yang tidak bertadabbur, tak dengar Quran kan. Baiklah, itu di antara tanda yang ketiga, kita kena banyak berzikir, menyebut nama Allah Ta'ala, dan banyak baca Al-Quran. Zikir yang saya selalu kempen, zikir 4 kalimah. Baca tak baca? Kelupa dah zikir pun. Zikir tak lupa tak? Yang ingat lagi. Cuba kata Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu akbar. Saya kalau nak tambah lagi, wala haula wala quwata illa billah. Nak duk kempen hok ni ya, gimana-mana pun. Satu dunia kita pergi ajar hok ni. Baru ni kita pergi di masjid dekat dia ni. Jadi waktu anak nak kempen zikir ni, bunyi mocik-mocik, dengar ustaz nak ajar hok plan. Jadi betul kawan kita duduk dekat dengan kawan saya wanita tu. Bila kita ajar zikir ni, dia kata tidur ni. Masalah kitanya zikir sudah diingati, tapi yang tak ingatnya apa? Nak berzikir. Sebab apa tak ingat? Sebab ni mahabbah kurang. Siapa dia tinggi darjat mahabbah, kita naik taraf. Semalam saya tanya, "Pak cik nak berapa zikir?" Zikir ni nak berapa? 100 kali dia kata. Saya terkejut, 100 kali. Yang ana cadangkan 500 kali. Boleh ke tak boleh? 100 kali zikir ni, lepas ni ambil tasbih tak apa, kira 100 kali tu baru 5 minit. 5 minit ni cawatai tak habis lagi. Sekejap mana 500 kali baru 25 minit. Masya Allah, tabarakallah. Sambil-sambil dia bawa kereta atau seduk cakap banyak. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Pergi sana sini berapa ratus kali agak-agak terdapat. Bukan 500, 5,000 dapat lagi. Baik, kita pergi kepada tanda yang keempat. Bergembira apabila dapat berkhalwat. Mana berkhalwat di sini? Bersendirian, bermunajat kepada Allah Ta'ala dengan membaca Al-Quran. Kita berkhalwat maknanya kita bersunyi, mana tak ada sibuk dengan orang lain. Itu mana khalwat. Bukan khalwat pejabat agama cari tu. Tu jangan cari pasar tu. Tu naik kereta hitam kita. Yang ni berkhulwat maknanya kita bersunyi dengan Allah Azza wa Jalla. Tutup habis benda-benda maklumat lain tentang dunia ni. Tutup belaka, kita baca Quran dengan Allah. Kita tadabbur Al-Quran. Itu dia panggil khulwat.
Oleh itu dia tekun dalam bertahajud dengan mengambil kesempatan dari ketenangan dan kesunyian di malam hari yang tiada sebarang gangguan pada ketika itu. Serendah-rendah darjat kecintaan ialah merasai nikmat berkhulwat dengan kekasihnya, dengan Allah, dan bermunajat kepadanya. Maknanya kalau kita boleh bangun malam, kita boleh berdoa kepada Allah Ta'ala, itu tanda kita cinta kepada Allah Ta'ala. Kita nak bercakap dengan Allah. Ulama kata kita nak bercakap dengan Allah, kita solat, kita doa, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Kita nak dengar Allah bercakap dengan kita, nak baca Quran. Tuhan panggil, Ya ayyuhallazina amanu, Ya ibadi. Itu Tuhan cakap dengan kita. Kita nak bercakap dengan Allah, kita baca. Kita pula baca, berdoa, kan? Kita nak bercakap, kita nak suruh Nabi bercakap dengan kita, baca hadis Nabi SAW. Jangan pula duk percaya bila suruh Nabi mari, apa jadi? Buat zikir lambai-lambai. Lambai-lambai itu panggil Nabi tu. Baru ni saya pergi satu tempat. Nak dengar kata nak dengar? Nak dengar cerita ni panjang, tunggulah. Tapi saya tak nak sebutlah nama tempat tu, takut pergi cari. Pergi sungguh ni, cerita benar. Kita pergi melawak ni di Istana Lama. Istana Lama pergi-pergi, dia tak limak lah sini tempat petabalai raja dia zaman dulu gini-gini. Last sekali habis tak limak, dia mari duduk sebelah saya. Dia kata, bapak, bila bunyi bapak tu tahu lah mana tu dah. Dia kata, bapak, kursi singgah sana ni tuanku tak duduk lama atas tu. Saya kata, kenapa tak duduk? Dia kata, tempat Rasulullah duduk. Allah, saya dengar hak ni nak klik lalu. Mula-mula tadi semangat juga, semangat kita ni semangat kemelayuan juga kita pun. Dah, semangat perjuangan Melayu ni kita ni. Bila sebut Rasulullah mari tu, kata klik penat, tak habis-habis vaksin ni mari. Kita buatlah apa yang baik. Baik. Diriwayatkan bahawa terdapat seorang abid. Abid ni mana ahli ibadat, yang telah lama beribadat dalam sebuah hutan. Suatu hari dia melihat seekor burung bersarang di atas sepohon pokok dan berkicau riang di sana. Lalu dia berkata, kalaulah aku berpindah dan beribadat di sana, pasti aku akan terhibur dengan kicauannya itu. Dia tengok burung, dia nak pergi juga. Lalu dia pun berpindah. Kemudian Allah Ta'ala turunkan wahyu kepada Nabi mereka, katakanlah kepada si fulan abid. Abid tu ahli ibadat zaman dulu lah ni. Adakah kamu ingin bermesra dengan makhluk? Aku akan rendahkan kamu satu darjat di mana kamu tidak akan dapat mencapainya kembali selama-lamanya, walau apapun amalan yang kamu lakukan untuk mencapaikan. Sebab dia sibuk dengan burung. Oleh itu, tanda mahabbah ialah merasai penuh kemesraan ketika bermunajat kepada Allah, merasai nikmat ketika berkhulwat dengannya, dan menjauhi segala nikmat merasai segala nikmat ketika, dan menjauhi segala perkara yang boleh mengganggu khulwatnya. Benda-benda yang mengganggu kita, tutup belakang. Mata tu anda tengok hari ni banyak benda-benda ganggu kita pergi masjid. Di antaranya skrin besar kat depan tu. Tu ganggu tu. Kita tengah solat keluar gambar ustaz ni ceramah pada malam ni. Wah, apa cakap? Patutnya waktu solat tu off, tutup. Ustaz duk cakap. Kan? Orang ganggu orang duk solat. Duk kedua baca. Macam-macam tulisan pula tulis kat situ. Macam-macam marah orang masjid pula duk komen hak dia tu. Baik. Apabila kecintaan dan kemesraan telah bertapak di hati, khulwat dan munajat akan menjadi penawar hati yang mampu menghilangkan segala kesedihan dan kegelisahan. Bahkan hatinya dikuasai oleh perasaan cinta dan mesra sehingga dia tidak dapat memahami berkenaan urusan duniawi kecuali setelah diulang sebut beberapa kali. Keadaannya seperti seorang yang asyik dan kemaruk dengan cinta. Yang ni kalau duk baca Quran tu orang panggil pun tak era. Ini kita dak ni tengah baca Quran orang panggil, itulah waktu kita dengar. Hak sedih benarnya, nak dengar hak sedih ni. Lepas solat kalau bunyi handphone, dia duduk sah tengah-tengah. Kalau bunyi handphone, dia lompat dengan handphone dia tu, lompat atas kepala orang nak pergi jawab kat luar. Buat apa lompat? Awak bukan je bergawal bomba takut ada kebakaran, ataupun hospital doktor on call takut ada orang nak beranak. Betul tak? Tak ada masalah. Handphone kita ni bukan zaman dulu. Zaman dulu kita melompat lari tu sebab masa tu telefon kerek-kerek ni kan, kalau kita tak angkat putus, tak tahu siapa panggil. Betul tak? Ni ada nombor sini, nombor pemanggil siapa-siapa. Lepas ni panggil balik lah. Kalau tanya budak-budak, dia kata kita lompat ustaz, kalau panggil balik habis 20 sen. Kita ni jangan buat macam budak kita ni. Kita ni kita tengah duk solat zikir subhanallah. Orang kau biarnya kau lah dulu. Ni tak tahannya kita bagi telefon ke mak,
tak ajar silent. Tu penat juga tu. Makcik ni bawa pergi masjid begini, bawa telefon. Tak sekalinya bunyi lagu dangdut, Tok Im apa golek kepala juga. Kacau. Ajar ke tua-tua jangan awak nyanyi ke dia. Malu dia duduk dalam masjid. Panjang lagi hari kita ni. Sikit. Baik, yang kelima, merasa kesal apabila menghabiskan masa tanpa berzikir kepada Allah Ta'ala. Baik, sekarang ni kita ni berapa kali dah kita menyesal tak sempat baca Quran. Kena menyesal baru nak tanya cinta. Ini tanda yang kelima. Dia sentiasa ingin membuat ketaatan dan tidak sekali-kali merasa berat untuk melakukannya. Dengan itu dia tidak pernah merasa penat untuk beribadat. Seorang ulama, tulis nama ulama ni. Nama dia Thabit Al-Bunani. Thabit Al-Bunani rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Aku bersungguh-sungguh bersembahyang, bersolat selama 20 tahun. Nak suruh dapat khusyuk, nak suruh lekak solat, nak suruh ni 20 tahun lawan nafsu. Dan aku telah merasai kenikmatannya selepas 20 tahun. 20 tahun pula barulah nafsu tu kalah. Macam kita ni lah, kalau kita solat rasa tak khusyuk ke apa, teruskan, jangan duk berhenti sampai nafsu kita kalah, insya-Allah. Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, tanda mahabbah ialah dirinya sentiasa cergas dan berkeinginan untuk mencintainya dengan hati, walaupun kadang-kadang badannya berhenti untuk berehat. Kita duk relax pun, hati duk ingat kepada Allah Ta'ala. Semua kali dapat dilihat dalam kehidupan ini. Orang yang bercinta tidak merasa keberatan untuk memenuhi permintaan kasihnya, bahkan hatinya merasa gembira dengan khidmat tersebut walaupun badannya penat. Tidak disangkal lagi bahawa cinta mampu mengatasi segalanya. Siapa yang mencintai kekasihnya lebih dari sifat malas, dia akan meninggalkan sifat malas semata-mata kerana ingin berkhidmat kepada kekasihnya. Begitu juga siapa yang lebih mencintai kekasihnya dari harta, dia sanggup meninggalkan harta demi kekasihnya yang dicintai. Yang keenam, merasa belas kasihan terhadap semua hamba Allah. Kita kesian orang ni tak ibadat, kesian orang ni tak baca Quran, jadi kita bantu dia. Dia menjadi orang yang amat penyayang kepada mereka yang beriman, tetapi bersifat tegas terhadap musuh-musuh Allah. Allah gambarkan sifat mereka, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, bersikap keras dan tegas terhadap orang kafir yang memusuhi Islam, dan sebaliknya berkasih sayang sesama mereka umat Islam. Kita hari ni pula pasal jenis kerah sama-sama Islam, dengan hak kafir tu baik pula tu. Pelik-pelik. Suratul Fat ayat 29. Demi menyahut perintah Allah, dia tidak sekali-kali menghiraukan celaan orang yang mencela, dan tidak seorang pun yang dapat meredakan kemarahannya semata-mata kerana Allah. Inilah tanda cinta. Siapa yang ada padanya perkara-perkara ini, bermakna cintanya telah sempurna, dan di akhirat nanti akan tersedia minuman syurga yang khusus untuknya. Sesiapa yang mencintai Allah dan di waktu yang sama juga dia mencintai yang lain darinya, dia akan menikmati nikmat di hari akhirat mengikut kadar cintanya terhadap Allah Azza wa Jalla. Minumannya dicampur sedikit daripada minuman para muqarrabin, yang sebagaimana firman Allah Ta'ala sebut, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbakti, yang baik, yang taat itu dalam amal kebajikan, tetap berada dalam syurga yang penuh nikmat. Mereka berehat di atas pelamin-pelamin yang berhias, sambil melihat segala keindahan dan kemuliaan yang disediakan untuk mereka di situ. Engkau dapat melihat pada muka mereka cahaya nikmat yang mereka perolehi. Mereka diberi minum dari satu minuman yang termeterai bekasnya. Bekasnya orang sil depan tu, dia panggil wa mizajuhu khitahu yusqana min rahiqil makhtum. Yang nama kita tak rahiqil makhtum tu. Meterainya maknanya cop dia tu kasturi, dan untuk memperolehi nikmat kesenangan itu adalah berlomba-lomba mereka yang ingin merebut kelebihan dan kesenangan, dan campuran minuman itu adalah daripada tasnim, iaitulah mata air yang diminum dan daripadanya oleh orang-orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Surah Mutaffifin ayat 22 hingga 28. Dan cinta murni yang akan dibalas dengan minuman yang murni, makalah cinta yang bercampur-campur akan dibalas dengan minuman yang bercampur. Ini kita kat manusia kita ada lah, nak kata apa kan. Allahu Akbar.
Firman Allah Ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebajikan sebesar zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surah amalnya, dan siapa yang berbuat kejahatan sebesar zarah, nescaya akan dilihatnya dalam surah amalnya. Jadi kata di para ulama surah Az-Zalzalah ayat 78, kata di para ulama semasa dia kata apa? Ya, ulama motivasi ni kata, suratan amalan yang kita nak baca di akhirat, tulis kata-kata ni. Suratan amalan yang kita akan baca di akhirat nanti, kitalah penulisnya. Kita nak baca apa di akhirat esok? Nak baca yang baik-baik, kita tulis yang baik. Malaikat yang tulis, tapi ibaratnya begitu kan. Aku buat hari ni semuanya kebajikan, jadi malaikat tulis yang baik, kita baca daripada Allah Ta'ala. Bergembira ke tidak kita? Sangat bergembira, alhamdulillah. Jadi kalau kita nak baca yang buruk, tulis yang buruk. Perkara yang ketujuh, tanda yang ketujuh, dalam kecintaannya tersirat perasaan takut terhadap kehebatan dan kebesaran Allah yang dicintai. Ada rasa khauf, cinta tapi takut. Perasaan takut ini tidak menafikan mahabbah yang ada. Sifat-sifat yang khusus bagi orang yang mencintai Allah ialah adanya perasaan takut kepada Allah seimbang dengan perasaan cintanya kepadanya. Sifat ini tidak dimiliki oleh orang lain. Tahap sifat takut ini berbeza antara satu sama lain. Tahap yang paling rendah ialah takut jika Allah tidak mempedulikannya. Kedua, takut jika tidak dapat melihat Allah. Manakala tahap yang paling tinggi ialah takut jika dirinya dijauhkan dari Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tanda yang ke-8, yang terakhir, kitmanul hub, menyembunyikan cinta dan mengelak diri dari mengaku memperolehi mahabbah. Ini orang baik sungguh ni. Seseorang itu hendaklah tidak menzahirkan perasaan cintanya yang tinggi kepada Allah sebagai tanda mengagung dan membesarkan Allah serta mengakui kehebatannya. Dia juga tidak suka rahsia cintanya ini terbongkar. Ini kerana cinta adalah rahsia seorang kekasih. Walau bagaimanapun kadang-kala cinta boleh menyebabkan seorang itu berada dalam keadaan asyik dan tidak sedar, sehingga rasa cintanya itu terbongkar tanpa disengajakan. Orang yang sebegini adalah dimaafkan, sebagaimana disebut dalam sebuah ungkapan syair, wa man qalbuhu ma'a ghairihi kaifa haluhu wa man sirruhu fi jafnihi kaifa yaktumu. Orang yang hatinya bersama orang lain, bagaimanakah keadaannya? Dan orang yang rahsianya di kelopak matanya, bagaimana dia boleh menutupnya? Ini semua ni cita-cita. Kita tak sedut memikir cinta manusia lah. Kita balik kepada cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi tamaklah kita. Kita akan sambung dalam siri yang akan datang insya-Allah. Yang kelima, faslun fi bayani ma'nal uns billahi war ridha bi qada'illah. Pengertian kemesraan dengan Allah dan redha dengan takdir Allah Azza wa Jalla. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri akan datang. Jadi kalau ada soalan-soalan dipersilakan. Kalau tak ada soalan, alhamdulillah selesailah perbincangan kita, kajian kita pada tengah hari ini melalui kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin. Ada berapa tanda cinta? 8 kan? Dalam buku Musafir Menuju Allah Ta'ala ada 10. Yang bolehlah baca lagi. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang cintakan Allah dan mendapat kasih sayangnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.